kumpulan kami, Nur Azimah Abdul Rashid, Diana Maknayan dan Aruna Rashdia Baraju akan membentangkan satu tajuk berkenaan dengan pembangunan model kebolehpasaran graduan universiti di Malaysia. Tajuk ini sebenarnya berkait rapat dengan masalah pengangguran yang merupakan satu masalah yang tidak asing lagi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okay. Namun apa yang menyebabkan kami tertarik untuk mencadangkan model ini adalah berikutan dengan peningkatan masalah graduan menganggur, terutamanya di Malaysia. Okay. Justru diharapkan pembentangan model ini diharapkan dapat memberi sedikit idea ataupun sebagai kata orang tu sebagai satu cadangan dari pihak kami kepada pihak berkenaan tentang bagaimana agaknya cara untuk kita cuba menyelesaikan ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan masalah graduan menganggur di Malaysia. Masalah pengangguran ini sebenarnya bukanlah hanya masalah yang dihadapi oleh Malaysia sahaja. Ia berlaku di seluruh dunia. Malahan negara-negara maju juga turut mengalami masalah yang sama. Tetapi itu bukanlah satu perkara yang menyebabkan kita perlu untuk meninggalkan ataupun tidak menghiraukan masalah ini. Penyelesaian harus dicari bagi memastikan bahawa graduan universiti kita yang telah berpenat lelah memperolehi ilmu di institusi pengajian tinggi masing-masing, kita berharap agar mereka apabila tamat pengajian nanti berupaya untuk mendapatkan pekerjaan bagi membolehkan mereka meneruskan ataupun menyara kehidupan keluarga ataupun juga memperbaiki mutu kehidupan mereka ke arah yang lebih baik berbanding sebelum ini. Untuk itu, kumpulan kami ingin mencadangkan bahawa selain daripada para pelajar itu sendiri yang untuk cuba memperbaiki diri mereka, selain itu juga walaupun terdapat juga kajian-kajian lain yang mencadangkan pihak kerajaan untuk mengambil langkah-langkah yang tertentu, dan ada juga kajian yang mencadangkan kepada pihak majikan untuk mencadangkan ataupun melakukan sesuatu bagi memperbaiki masalah pengangguran. Namun bagi pihak kami ataupun kumpulan kami ingin melihat pihak institusi pengajian tinggi sendiri untuk berusaha untuk membantu kerajaan bagi mengatasi masalah pengangguran di kalangan graduan di Malaysia. Ini kerana kita tidak dapat nafikan bahawa institusi pengajian tinggi selain daripada menyediakan peluang pendidikan kepada para pelajar, institusi pengajian tinggi juga merupakan satu tempat ataupun satu medium di mana para pelajar mengharapkan setelah mereka belajar di institusi pengajian tinggi tersebut, mereka berupaya mendapatkan satu kelebihan apabila selesai belajar nanti. Kajian lepas contohnya Chiang, Hill, Leong, Zhang and Zhang 2018 telah mendapati bahawa terdapat beberapa faktor menyebabkan para pelajar dan juga ibu bapa memilih untuk memilih sesebuah institusi pengajian tinggi. Dan salah satu daripada faktor ini, jika kita lihat daripada jadual ini, ialah bagaimana majikan melihat tentang ijazah, melihat ijazah ataupun kelayakan yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi berkenaan. Ini bererti sebahagian besar pelajar dan juga ibu bapa apabila mereka memilih institusi pengajian tinggi, mereka juga memilih peluang untuk memperbaiki kehidupan setelah belajar, iaitu memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Justru disebabkan oleh itulah maka bukan saja kajian ini, bahkan juga kajian-kajian lain yang membuktikan bahawa sesebuah universiti itu mempengaruhi persepsi setengah majikan sama ada untuk memilih seorang graduan itu untuk bekerja di syarikat mereka atau tidak. Jadi berikutan itu kumpulan kami memilih untuk memfokuskan kepada
pihak institusi pengajian tinggi, dalam usaha untuk mengurangkan masalah pengangguran di kalangan graduan, terutamanya di Malaysia. Kenapa kami memilih topik pengangguran ini juga, kerana tidak dapat dinafikan bahawa pengangguran menyebabkan berlakunya pelbagai masalah. Contohnya jenayah. Ialah bila dah tak ada duit, kita ada pekerjaan, kita bimbang bahawa para graduan ini akan memilih jalan pintas bagi mengatasi masalah kemiskinan, masalah ketiadaan wang untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka. Dan juga tidak dinafikan juga apabila berlakunya pengangguran, setengah institusi kekeluargaan akan mengalami masalah, terutamanya di kalangan mereka yang berkahwin muda, penceraian boleh berlaku, masalah pergaduhan dalam rumah tangga juga berlaku, dan tidak dinafikan juga, kajian juga membuktikan bahawa apabila berlakunya pengangguran, kemurungan juga mudah berlaku di kalangan mereka yang menganggur. Ini adalah sekadar sebahagian saja daripada akibat ataupun kesan negatif yang berpunca daripada pengangguran. Disebabkan inilah bahawa di mana kumpulan kami merasakan bahawa bukan setakat para pelajar itu sendiri atau graduan, kerajaan dan juga majikan perlu mencari langkah ataupun berusaha untuk mengatasi masalah pengangguran. Bahkan pihak institusi pengajian tinggi itu sendiri juga perlu untuk melakukan sesuatu. Memang tidak dinafikan bahawa institusi pengajian tinggi telah berusaha untuk menyediakan subjek-subjek yang terbaik, kurikulum yang terbaik, yang berkualiti. Namun dalam masa yang sama terdapat juga perkara-perkara lain yang perlu dipertimbangkan. Kerana jika berdasarkan kepada kurikulum ataupun subjek-subjek yang ditawarkan, mungkin ianya memenuhi kehendak majikan, namun didapati bahawa berlaku ketidakseimbangan. Ini maksudnya begini, graduan di Malaysia ini yang dihasilkan lebih banyak berbanding yang diperlukan oleh majikan. Jadi institusi pengajian tinggi perlu memastikan bahawa ataupun berusaha untuk memastikan bahawa graduan mereka bukan sahaja mempunyai CGPA yang baik ataupun mempunyai akademik yang baik, tetapi juga graduan yang dihasilkan oleh institusi pengajian tinggi mereka juga perlulah mempunyai nilai tambahan. Jadi di dalam model kebolehpasaran graduan ini, kumpulan kami mencadangkan IPT untuk memfokuskan juga kepada 3 perkara utama. Tiga perkara utama ini bukanlah sekadar cadangan daripada pihak kami, tapi ianya berdasarkan kepada kajian-kajian lepas yang telah dilaksanakan oleh pekaji-pekaji lain dan berdasarkan pembacaan serta temu ramah yang dijalankan di kalangan beberapa pelajar dan juga majikan. Terdapat 3 perkara utama yang sebenarnya boleh diusahakan oleh pihak IPT bagi mengurangkan masalah pengangguran di kalangan graduan. Yang pertama sekali ialah pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan ini berdasarkan kepada penerangan Awaludin 2019, ada berkenaan seseorang yang mempunyai kepakaran dalam menyempurnakan tugas-tugas secara efisien, tekun, proaktif dan tidak menggunakan kos yang tinggi. Ini berarti bahawa seorang graduan itu bukan setakat mampu untuk melakukan tugasan, tetapi juga mempunyai kepakaran dalam menyelesaikan masalah, krisis, konflik, dan maksudnya sekiranya berlaku sesuatu masalah, para graduan kita dapat mengendalikan masalah tersebut dengan baik. Kelulusan dalam akademik, contohnya keputusan A, B, C, D, itu sesuatu yang bagus, tetapi tindakan seseorang yang pantas serta cekap
dalam menyelesaikan sesuatu masalah, itu juga adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang itu sangat bernilai tinggi di mata majikan mereka. Okey, pembangunan modal insan. Yang kedua, perlulah diingatkan bahawa graduan juga perlu mempunyai jaringan yang luas. Maksudnya di sini pihak IPT, okay, dia perlu memastikan bahawa setiap graduan dihasilkan bukanlah seorang graduan yang bersifat katak di bawah tempurung. Maksudnya mereka perlulah mempunyai jaringan yang luas. Okay. Contohnya seperti latihan praktikal dan juga aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okay. Semua ini memang sangat membantu untuk membina jaringan bagi seseorang graduan. Okay. Apabila seseorang graduan itu mempunyai kenalan yang ramai ataupun kenalan yang dari pelbagai peringkat organisasi ataupun juga pihak-pihak yang berkenaan, okay, semua ini boleh membantu mereka untuk lebih bijak dalam menguruskan sesuatu kerja yang diberikan oleh majikan. Okay. Apabila mereka mempunyai kontak yang bagus, kenalan yang ramai, secara tidak langsung amat mudah bagi mereka untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Dan tidak dinafikan juga apabila seorang graduan itu mempunyai pembangunan sosial yang baik, mereka juga akan mampu melakukan tugas kumpulan dengan berkesan. Semua ini sangat penting kerana majikan bukan sahaja memerlukan seseorang yang boleh bekerja, tapi juga seseorang yang boleh bekerja dengan ramai orang serta seseorang yang mempunyai banyak kenalan yang mampu membantu mereka untuk menguruskan tugasan ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat. Okay, ini yang kedua. Dan yang ketiga, lebih penting lagi adalah tingkah laku individu. Nuriah dan Zakiah 2017 menyatakan bahawa tingkah laku individu merujuk kepada kesetiaan, komitmen, jujur, menepati masa dan berintegriti. Ya, tidak dinafikan bahawa pencapaian akademik penting bagi seseorang graduan. Namun pihak IPT juga perlu memastikan berlaku pengukuhan dari segi tingkah laku para graduan ini. Okay? Didik mereka untuk mengutamakan contohnya ketepatan masa. Okay, didik mereka ataupun latih mereka untuk sentiasa memberikan komitmen yang tinggi terhadap sesuatu tugas yang diberikan. Okay, didik juga mereka untuk sentiasa setia terhadap syarikat. Ini kerana para graduan kita juga bukan sahaja setakat di Malaysia, kajian mendapati bahawa kebanyakan pekerja muda pekerja-pekerja muda ini mudah untuk meningkatkan kesuatu syarikat, ya sudah tentunya demi untuk gaji yang lebih baik ataupun keistimewaan yang lebih baik yang ditawarkan di syarikat lain. Tetapi kesetiaan kepada sesuatu syarikat itu juga menjadi penarik kepada majikan untuk menilai seorang pekerja itu sebagai sangat bernilai bagi syarikat mereka. Okey, jadi di sini dapatlah disimpulkan bahawa adalah penting bagi institusi pengajian tinggi, ya, untuk memastikan setiap graduan yang dihasilkan oleh IPT mereka, okey, mempunyai pembangunan modal insan yang baik, pembangunan sosial yang baik dan juga tingkah laku yang baik. Bukan setakat pencapaian akademik yang baik. Ya, benar. Pencapaian akademik adalah satu yang sangat penting. Tetapi dengan adanya modal insan yang baik, pembangunan sosial yang baik dan tingkah laku yang baik, ini akan menjadi salah satu bonus yang boleh menarik perhatian majikan untuk menawarkan jawatan atau pekerjaan kepada graduan tersebut. Diharapkan model yang dicadangkan oleh kumpulan kami ini dapat memberi sedikit idea kepada pihak-pihak yang berkenaan tentang dalam usaha untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan graduan di Malaysia. Terima kasih daripada kumpulan kami. Diharapkan pembentangan ini dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat untuk pembangunan graduan kita di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Terima kasih.